dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan subtopik yang seterusnya, iaitu penyelesaian bagi persamaan kuadratik. Baik, jadi kita dah tengok berkenaan dengan persamaan kuadratik dalam video yang lepas, iaitu persamaan kuadratik dia mempunyai bentuk yang seperti ini, iaitu ax kuasa 2 tambah dengan bx tambah dengan c sama dengan kosong. Jadi ini adalah bentuk yang umum bagi persamaan kuadratik, dan cikgu dah tunjukkan dalam video yang sebelum ini juga berkenaan dengan satu masalah, iaitu kita ada sebuah bingkai yang berbentuk segi empat tepat dan dia mempunyai ketinggian. Dia punya ketinggian ni kita nak carilah, iaitu kita dah andaikan dia sebagai x, dan juga dia punya lebar dia kita syaratkan supaya lebar dia adalah 3 cm lebih panjang daripada ketinggian dia, jadi dia akan jadi x tambah 3. Dan syarat yang terakhir adalah kita nak supaya luas bagi segi empat ini adalah bersamaan dengan 100 cm kuasa 2. Okey, dan kita dah boleh tukarkan situasi ini ke dalam bentuk persamaan kuadratik, iaitu kita darabkan dia punya panjang dan juga dia punya lebar, maka kita akan dapat x kuasa 2 tambah dengan 3x sama dengan 100 cm. Ataupun kita boleh tukarkan dia, alihkan dia, kita akan dapat x kuasa 2 tambah 3x tolak 100 sama dengan kosong. Jadi ini adalah bentuk persamaan kuadratik, cuma kita tak tahu macam mana kita nak selesaikan dia. Jadi dalam video ini cikgu akan terangkan berkenaan dengan cara untuk kita selesaikan persamaan kuadratik. Jadi ada beberapa penyelesaian, cuma kita akan tengok dalam SPM ini hanya 2 sahaja, namun cikgu cadangkan supaya anda kuasai 3 kaedah ini. Iaitu yang pertama adalah yang ini. Okey. Apa ini? Penyempurnaan kuasa 2. Okey, jadi ini adalah yang pertama, penyempurnaan kuasa 2. Pastikan anda kuasai tajuk yang ini, dan yang kedua adalah yang mudah lagi, rumus. Okey, jadi rumus. Dan yang ketiga, yang ini biasanya guru anda akan ajar kaedah yang ketiga, dan kalau anda tak pasti, pastikan anda tanya cikgu anda macam mana nak kuasai kaedah yang ketiga, iaitu kaedah apa ni? Kaedah kalkulator. Okey, anda kena tahu macam mana kita nak selesaikan persamaan kuadratik menggunakan kalkulator. Baik, jadi dalam video ini kita akan tengok macam mana kita nak selesaikan persamaan kuadratik masalah ini, okey, menggunakan penyempurnaan kuasa 2, dan cikgu akan buat satu magic yang mana kita akan selesaikan dia menggunakan dua-dua kaedah dalam masa yang sama. Okey. Jadi sebelum cikgu masuk berkenaan dengan penyempurnaan kuasa 2, kita tengok dahulu rumus ini. Jadi apa yang dimaksudkan oleh penyelesaian melalui kaedah rumus? Penyelesaian kaedah rumus adalah dengan kita gantikan sahaja nilai perkali bagi x kuasa 2 dan x, iaitu a, b dan c, kita gantikan dia ke dalam satu rumus dan kita akan dapat jawapan dia. Iaitu rumus dia adalah, yang ini dia akan berikan dalam kertas peperiksaan, iaitu x bersamaan dengan negatif b tambah tolak punca kuasa 2, b kuasa 2 tolak 4ac bahagi dengan 2a. Jadi ini adalah rumus yang kita boleh gunakan untuk selesaikan persamaan ini, iaitu b, a dan c ni. Okey, semua ini adalah daripada persamaan kuadratik yang diberikan. Jadi dalam contoh soalan ini, a dia adalah berapa? Okey, kalau kita tengok dekat sini, a adalah 1, perkali bagi x kuasa 2 adalah 1, b dia adalah 3 dan c dia adalah negatif 100. Okey, negatif 100. Kalau anda perhatikan, a dia adalah x kuasa 2 darab dengan 1. Jadi a dia adalah 1, b dia adalah 3 dan c dia kena ambil negatif je, negatif 100. Jadi kita gantikan ke semua ini ke dalam nilai ini, kita akan dapat dua jawapan. Okey, satu anda tambah dan yang kedua adalah anda tolak. Maka anda akan dapat dua jawapan. Tapi sekarang kita nak tengok berkenaan dengan penyempurnaan kuasa 2, dan juga kita akan tengok macam mana kita boleh dapatkan juga menggunakan rumus. Baik, jadi kita ada dua situasi. Okey, cikgu buat. Yang pertama adalah kita tengok yang kaedah umum dia, ax kuasa 2 tambah dengan bx. Okey, x kuasa 2 tambah dengan bx tambah dengan c sama dengan kosong. Dan
kita juga ada daripada masalah kita, iaitu X kuasa 2 tambah 3X tolak 100. Okey, jadi kita akan selesaikan dua-dua situasi ini secara serentak. Satu yang umum, satu lagi untuk masalah yang kita ada. Okey, jadi untuk penyempurnaan kuasa 2, langkah yang pertama adalah anda kena tukarkan dia supaya perkali bagi X kuasa 2 adalah 1. Iaitu dengan cara anda bahagikan semua ini dengan A. Bahagikan kesemuanya dengan A. Jadi kosong bahagi A adalah kosong lah. Maka kita akan dapat bentuk seperti ini. X kuasa 2 tambah dengan B per A darab dengan X tambah dengan C per A sama dengan kosong. Ini adalah langkah yang pertama. Dan kalau kita tengok dekat situasi yang ini, kita tidak perlu bahagi dengan A kerana dia punya A dia adalah 1. Jadi semua ini bahagi dengan 1 akan dapat benda yang samalah. Okey. Jadi kalau contoh ini adalah 3X kuasa 2 tambah 3X tolak 100, maka apa yang anda perlu buat adalah bahagikan ke semua ini dengan 3. Okey, jadi bahagi dengan 3, bahagi dengan 3. Itu adalah langkah yang pertama. Tapi disebabkan kita punya perkali bagi X kuasa 2 adalah 1, bahagi dengan 1 kita akan dapat benda yang sama. Jadi ini adalah langkah yang pertama. Untuk yang ini kita boleh skip lah. Okey, yang seterusnya. Yang seterusnya adalah pindahkan supaya C per A berada di sebelah kanan. Okey, jadi kita akan dapat rumus yang ini. X kuasa 2 tambah dengan B per A darab dengan X sama dengan negatif C per A. Iaitu apa yang cikgu buat adalah ambil C per A, pindahkan ke sebelah kanan. Jadi yang ini pula kita boleh ambilkan dia punya C, pindahkan di sebelah kanan. Ini sebenarnya adalah C per A. Sebab A dia adalah 1, maka pindahkan di sebelah kanan, kita akan dapat X kuasa 2 tambah dengan 3X sama dengan 100. Okey, jadi ini adalah langkah yang kedua. Okey, langkah yang kedua. Jadi cikgu letakkan dekat sini. Baik, yang seterusnya apa yang kita perlu buat? Yang seterusnya adalah kita perlu tambahkan, okey, cikgu buat warna yang lain. Kita perlu tambah dengan B per A. Okey, tambahkan dengan B per 2A kuasa 2. Tambahkan dengan B per 2A kuasa 2 di kedua-dua bahagian. Macam mana tu? Kita kena tambah B per 2A kuasa 2 dekat sebelah kiri dan juga dekat sebelah kanan. Okey, jadi kita akan dapat bentuk yang seperti ini. X kuasa 2 tambah dengan B per A. Okey, ini kekal. Lepas tu kita kena tambah dengan B per 2A dalam kurungan kuasa 2 sama dengan negatif C per A tambah dengan B per 2A kuasa 2. Jadi beza dia adalah, okey, daripada sini ke sini adalah kita tambahkan B per 2A kuasa 2 di kedua-dua bahagian. Ingat, tambah untuk dua-dua belah. Dan untuk yang situasi kita yang ini, kita pun boleh buat benda yang sama. Kalau anda perhatikan, B per 2A dia adalah 3 per 2. Maka kita akan dapat X kuasa 2 tambah dengan 3X tambah dengan 3 per 2. Darab kuasa 2 sama juga dengan 100 tambah dengan benda yang sama 3 per 2 kuasa 2. Okey, yang seterusnya apa yang kita perlu buat adalah kita boleh buat dua benda sekali. Kita ringkaskan yang ini, okey, dan juga kita boleh ringkaskan yang ini. Okey, jadi yang ini disebabkan dia adalah dalam bentuk ABC, maka kita tak boleh nak ringkaskan dia lah. Cuma yang ini kita boleh ringkaskan dia kepada bentuk apa? Okey, yang di sebelah kiri kita boleh ringkaskan dia kepada bentuk yang seperti ini. Kita ambil X dia, tambahkan dengan B per 2A. X tambah dengan B per 2A kurungan semua ini kuasa 2. Okey, sama dengan yang di sebelah kanan, iaitu negatif C per A tambah dengan B per 2A. Okey, jadi yang ni cikgu boleh bukakan ni, cikgu akan dapat B kuasa 2 per dengan 4A kuasa 2. Okey, yang ini cikgu boleh ringkaskan dia lah. Alright, jadi kalau anda nak semak, anda boleh semak. Anda boleh kembangkan X tambah B per 2A kuasa 2 ini, anda akan dapat semula ke semua ini. Okey, yang ini anda boleh buatlah sebagai latihan. Jadi yang di sebelah kanan ini, apa yang kita perlu buat? Sama juga, kita boleh ringkaskan yang di sebelah kanan dan juga kita boleh ringkaskan yang di sebelah kiri. Okey, pastikan anda tengok video ini sampai habis. Jangan skip ya. X tambah dengan 3 per 2 kuasa 2. Okey, jadi ambil X tambah dengan dia punya yang ini, dan kemudian di sebelah kanan dia kita boleh ringkaskan dia kepada 100 tambah dengan 9 per 4. Okey, jadi ini yang ke berapa dah? Yang ketiga. Okey, yang ketiga. Dan yang seterusnya adalah kita boleh punca kuasa 2 kan
kedua-dua bahagian. Okey, ambil punca kuasa 2, kita pindahkan dekat sebelah kanan. Okey, jadi kita boleh dapat macam inilah X tambah B per 2A sama dengan kita punca kuasa 2 kan semua yang ada di dalam ini. Tapi kita boleh ringkaskan dia, iaitu yang ini cikgu boleh darabkan dia dengan 4A. Okey, darabkan 4A dekat atas, darabkan dengan 4A dekat bawah supaya dia punya denominator dia sama. Okey, kalau anda perhatikan ini adalah 4A kuasa 2. Macam mana nak tukarkan yang ini sebagai 4A? Kita perlu darabkan dengan 4A, maka dia akan jadi 4A kuasa 2. Maka kita akan dapat bentuk macam ini. 4AC bahagi dengan 4A, A darab A, kita dapat kuasa 2, tambah dengan B kuasa 2 per dengan 4A kuasa 2. Baik, dan yang seterusnya dekat belah sini kita boleh ringkaskan, kita boleh buat benda yang sama. X tambah 3 per 2. Okey, sama juga dengan 100 ini, punca kuasa. Okey, sama macam tadi, 100 bahagi dengan 4A. Okey, darab dengan 4A bahagi dengan 4A. Jadi kita akan dapat 100 darab dengan 4. Okey, yang di sebelah kanan ini kita tak perlu nak buat yang ini, kita tak perlu buat ini, kita boleh selesaikan dia menggunakan kalkulator sahaja. Okey, jadi punca kuasa 2 kemudian 100 tambah 9 per 4. 100 tambah 9 per 4, anda akan dapat nilai 409 per 4. Jadi cikgu tuliskan punca kuasa 409 per 4. Baik, yang seterusnya, apa yang kita nak buat dekat di sebelah kiri ini. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh ringkaskan yang bawah ini, okey, dan kita boleh pindahkan yang ini ke sebelah kanan. Jadi yang pertama sekali adalah kita boleh ringkaskan yang ini dulu. 4A kuasa 2 kita boleh gabungkan dia, maka kita akan dapat punca kuasa. Okey, cikgu pindahkan yang B kuasa 2 ini ke sebelah sini dan yang ini sebelah sini sebab yang ini ada negatif. Jadi kita akan dapat B kuasa 2 tambah dengan tolak dengan 4AC. Jadi apa yang cikgu buat adalah kita bagi dia dalam satu numerator yang sama. Okey, jadi B kuasa 2 tolak 4AC bahagi dengan 4A kuasa 2. Tapi disebabkan kita ada punca kuasa 2 ini, maka kita boleh gantikan dia ke bawah. Okey, ke atas dan ke bawah. Kita akan dapat seperti berikut. Punca kuasa dekat atas, dan ingat bila kita punca kuasa, kita kena buat tambah dan tolak. Okey, bila kita punca kuasa 2, kita kena letakkan tambah dan tolak sebab dia boleh jadi dua-dua. Maka kita ada tambah dengan tolak dekat sini, punca kuasa 2 dekat bawah, tambah dengan tolak. Baik. Jadi dekat bawah ini kita akan dapat apa? Kita akan dapat, okey, dia akan dapat punca kuasa tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC. Bahagi dengan dekat bawah ini kita akan dapat punca kuasa 2A. Tapi kita tak kisah tambah ataupun tolak sebab kedua-duanya akan berikan jawapan yang sama, maka kita tinggalkan sahaja sebagai 2A sebab kita dah gantikan tambah dengan tolak ini ke nilai yang atas dia. Okey, jadi kita akan dapat seperti ini. Okey, di sebelah kiri kita ada X tambah B per 2A. Kita boleh pindahkan B per 2A ke sebelah sana, kita akan dapat, okey, kita akan dapat macam inilah, X sama dengan tolak B per 2A. Nampak tu? Okey, manakala yang di sebelah sini, okey, yang tadi ini kita juga boleh selesaikan dia. Ini ada tambah tolak, maka kita akan dapat X sama dengan negatif 3 per 2 tambah tolak dengan 409. Ini ada punca kuasa 2 bahagi dengan punca kuasa 2 bagi 4 adalah 2. Okey, jadi square root 4 adalah 2, maka kita akan dapat nilai yang ini dan boleh masukkan dalam kalkulator. Jadi yang ini kita dah selesai. Manakala yang di sebelah kiri ini kita boleh ringkaskan dia kepada X sama dengan, okey, kalau anda perhatikan dia punya denominator dia adalah sama, jadi kita boleh gabungkan dia, kita akan dapat negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC bahagi dengan 2A. Okey, jadi kalau anda perhatikan yang ini boleh selesaikan, masukkan dalam kalkulator. Okey, kalau kita gantikan dalam kalkulator, kita akan dapat nilai, okey, kita akan dapat nilai negatif 100. Okey, jadi nilai yang cikgu dapat adalah 8.6 8.6118 ataupun 8.612. Ini adalah X yang pertama. Dan yang kedua, sebab kita ada tambah dan juga kita ada tolak, jadi yang ini adalah jawapan untuk tambah. Manakala kalau kita gantikan dengan nilai tolak, maka kita akan dapat nilai negatif 11.612. Okey, jadi X yang kedua adalah negatif 11.612. Jadi untuk situasi kita yang ini,
Okey, untuk situasi soalan kita, jawapannya adalah yang positif sebab panjang ini mestilah positif, dia tidak boleh negatif. Maka jawapannya adalah 8.612 cm. Okey, jadi yang ini kita dah selesai. Sekarang ini kalau anda perhatikan, yang kita dapat ini sebenarnya adalah rumus yang kita akan gunakan. Jadi ini adalah kaedah rumus. Okey, dan kalau anda perhatikan, kaedah rumus ini kita dapat daripada kaedah penyempurnaan kuasa 2. Jadi sebenarnya kaedah penyempurnaan kuasa 2 dan kaedah rumus adalah benda yang sama. Okey, perhatikan ni, dia adalah rumus yang kita dapat daripada penyempurnaan kuasa 2. Jadi sebenarnya rumus ini adalah satu kaedah untuk mudahkan kita daripada penyempurnaan kuasa 2. Daripada sini kita boleh mudahkan dia, tak perlu lalui semua langkah-langkah ini. Okey, kecuali kalau soalan minta, maka anda perlu tunjukkanlah. Tapi kalau nak selesaikan dia, daripada sini kita dah ringkaskan dia ke dalam bentuk rumus. Jadi ini adalah rumus yang kita akan gunakan. Okey, jadi setakat itu sajalah untuk video ini, dan yang ketiga, anda pastikan kuasai cara nak gunakan kalkulator. Jadi setakat itu saja, kita jumpa lagi pada video yang seterusnya.